Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah pada malam ini kita akan bermula pada muka surat yang ke-99. Bab yang baru, dosa besar yang ke-8, itulah memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Alhamdulillah kita telah pun menyelesaikan bab yang ke-7, iaitu bab berkenaan dengan riba, serta huraian yang agak sedikit panjang syarah oleh Ibn Uthaymin berdasarkan nukilan daripada syarah beliau daripada kitab Riyadhus Salihin. Baik, Al-Imam Az-Zahabi memulakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, bila kita sebut berkenaan dengan anak yatim itu didefinisikan sebagai man mata abuhu wa huwa saghir duna sin al-bulugh. Man mata abuhu, sesiapa sahaja yang ayahnya meninggal dunia, wa huwa saghir, dalam keadaan dia masih kecil, duna sin al-bulugh, yang mana dia itu tidak lagi mencapai usia baligh, maka itu kita sebut sebagai anak yatim. Jadi mungkin ada yang tertanya, kalau sekiranya ibu yang meninggal dunia, apakah kita sebut itu sebagai anak yatim? Jawapannya adalah tidak. Anak yatim ini khas untuk sekiranya yang meninggal itu adalah ayah. Apakah ini merupakan satu diskriminasi gender? Juga tidak. Kerana orang yang ayahnya meninggal dunia, kesukaran itu lebih berbanding sekiranya ibu yang meninggal dunia. Sukarnya macam mana? Kerana ayah ataupun lelaki merupakan pemberi nafkah dalam keluarga, maka kesukaran itu lebih dari sudut itu. Jadi yatim sekali lagi merujuk kepada orang yang ayahnya meninggal dunia dan dia dalam keadaan kecil. Dia ada dua ciri itu, ayah yang meninggal dunia dan dia pula ketika ayahnya itu meninggal dunia, dia masih lagi dalam keadaan kecil. Didefinisikan kecil itu sebagai orang yang tidak mencapai usia baligh. Orang yang tidak mencapai usia baligh. Jadi ini kita maklum bahawa sekiranya seseorang itu ayahnya meninggal dunia ketika dia berusia 40 tahun contohnya, ataupun ketika dia berusia 30 tahun, maka itu kita tidak panggil sebagai anak yatim. Kerana apa? Kerana dia memiliki kudrat sendiri untuk mencari nafkah. Jadi yatim kat sini merujuk sekali lagi kita sebutkan budak kecil yang kehilangan ayah. Dalam ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang memakan amwalal yatama, harta anak yatim. Disebutkan perkataan ya'kulun, berbanding dengan ya'khudhun. Dia ada beza. Ya'khudhun maksudnya mengambil. Ya'kulun maksudnya memakan. Kalau kita lihat di situ, mungkin ada orang yang dia ambil tapi dia tak makan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan perkataan ya'khudhun tetapi menggunakan perkataan ya'kulun? Para ulama tafsir mentafsirkan ayat ini menyebutkan bahawa harta itu tujuan utamanya adalah untuk dimakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ya'kulun. Sesungguhnya orang-orang yang memakan amwalal yatama, harta anak yatim, zulma,
secara zalim. Apa maksud secara zalim? Zalim itu apa maksud dia? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau kita faham maksud lain daripada ayat ini, ada cara untuk kita makan harta anak yatim secara tidak zalim. Bukan tidak? Sebab Allah Ta'ala kata, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi adakah di situ terdapat ruang seseorang itu boleh makan harta anak yatim dan dia tidak berbuat zalim? Jawapannya adalah ada. Jawapannya adalah ada, nanti kita akan pergi. Innama, tapi secara umumnya harta anak yatim itu tidak boleh diambil. Dan mengambil secara umum, kita sebutkan secara umum, itu Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan sebagai zalim. Zalim itu apa dia? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harta itu sebenarnya milik anak tersebut, bukan milik engkau yang si pemakan harta tersebut. Jadi itu Allah Ta'ala sebut dia merupakan orang yang zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim ini, mereka itu makan fi butunihim, dalam perut mereka, nara, api neraka. Apakah orang yang makan harta anak yatim makan api? Jawapannya adalah tidak. Tetapi dalam logat ataupun bahasa Al-Quran ini, kita tahu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan natijah makan itu. Apa dia? Seolah makan api neraka. Orang yang makan harta anak yatim itu tak makan api, tetapi natijahnya Allah Ta'ala sebut dia sebenarnya tengah memakan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka itu akan masuk ke dalamnya dengan api yang menyala-nyala. Jadi ayat yang ke-10 daripada surah An-Nisa ini menunjukkan bahawa makan harta anak yatim merupakan salah satu daripada dosa besar. Berbalik semula kepada persoalan, apakah boleh makan harta anak yatim secara halal? Jawapannya, lihat kepada keadaan. Jawapannya adalah lihat kepada keadaan. Ibnu Habirah dalam kitab beliau bernama Ikhtilaful A'immatil Ulama, perbezaan al-a'immah, para imam ulama, menyebutkan sekiranya orang yang menjaga harta anak yatim tersebut ataupun diberikan wasiat untuk menjaga anak yatim itu berserta dengan hartanya, dia itu orang yang kaya, maka sepakat dia tidak boleh makan harta tersebut. Dia tidak boleh makan harta tersebut. Kondisinya apa? Kalau si penjaga tu maksudnya dia jaga harta anak yatim berserta dengan anak tu sekali, dia tu kaya, maka sepakat para ulama mengatakan tidak boleh diambil hartanya. Macam mana sekalipun tak boleh ambil. Kemudian bagaimana pula kalaulah yang menjaga tu miskin? Dia pula tak cukup tangan. Dia nak cari harta, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kemudian dia pula kena spend masa dia untuk jaga anak yatim tersebut. Itu kita bagi situasi. Maksudnya dia tak kaya. Dia sangat memerlukan sesuatu tambahan. Lagi kena bela anak orang. Baik, di sini para ulama berbeza pendapat. Tadi kita faham, kaya, sepakat para ulama tak boleh makan totally harta anak yatim tersebut. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Habirah. Kalau dia miskin, pun ulama terbahagi kepada dua pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan tak boleh makan totally. Engkau miskin ke, ataupun engkau miskin, engkau ambil sebentar harta tersebut, engkau pinjam, nanti kemudian engkau bayar balik. Abu Hanifah kata tak boleh. Tak boleh makan. Hutang ke, pinjam ke, tak boleh. Manakala Al-Imam Syafi'i dan juga Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahawa boleh makan harta anak yatim kalau dia miskin melalui dua jalan ataupun dua sebab. Boleh faham ya? Kenapa dia boleh makan? Satu, dia kata sebagai ganjaran terhadap kerja dia menjaga
anak yatim tersebut. Ujurah kita sebut. Ujurah apa bahasa Melayu ni? Balasan kot ni. Gaji sebab pelihara anak yatim tersebut. Dia tak cukup. Dia nak kerja lebih, ada orang yang dia kena jaga. Dan orang dijaga tu pula bukanlah keluarga yang anak dia, ataupun silsilah daripada keluarga dia. Maksudnya daripada anak dia lah. Tapi anak orang lain dia pergi jaga. Maka sebagai gaji untuk menjaga anak yatim tersebut, beserta dengan hartanya, dia boleh makan. Satu jalan. Ataupun sebagai kifayah. Sebagai dia makan, sebab dia miskin. Jadi dia makan itu untuk mencukupkan keperluan dia. Jadi satu gaji, satu lagi pula sebagai untuk mencukupkan keperluan dia, sebab anak yatim itu di bawah tanggungannya. Wallahu a'lam, yang rajih dalam masalah ini adalah ia boleh sekiranya dia memerlukan. Miskin tadilah. Tapi secara umum, kalau dia kaya, dia tak boleh makan harta anak yatim tersebut. Yang zahirnya adalah diizinkan. Nanti kita akan baca syarah Ibn Uthaymin, perkara itu akan lebih jelas. Baik. Berikutnya, Al-Imam Az-Zahabi membawakan satu lagi ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Sekali lagi, dan janganlah kamu taqrabu. Apa maksud taqrabu? Mendekati. Malal yatimi, harta anak yatim, illa, melainkan billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ataupun diterjemah kat sini dengan cara yang lebih bermanfaat. Di sini ada beberapa faedah muslim-muslimat sekalian. Kalau kita lihat perkataan taqrabu, dia mengingatkan kita dengan satu lagi dosa. Apa dia? Zina. La taqrabu, jangan kamu dekat. Dan bila kita tengok persamaan di antara zina dan juga makan harta anak yatim, dia ada satu persamaan. Apa dia? Kenapa sampai Allah Ta'ala sebut kata jangan dekat? Sebab benda tersebut dia step by step. Dia sikit. Yang kedua, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut la taqrabu, jangan dekat, dia biasanya perkara yang Allah Ta'ala kata jangan dekat ini, dia akan menyebabkan ketagihan. Itu zina gitu. Kalau dia tak kawal daripada peringkat awal, dia akan ketagihan. Dia akan buat lagi. Mula-mula mata, kemudian mulut, kemudian tangan, kemudian alat sulit membenarkan. Harta anak yatim itu juga seperti itu. Macam orang main judi gitu kan. Mula-mula sikit kalah, kemudian RM10. Kemudian dia kata kalau judi kita taruhkan RM20, mungkin keuntungan terlebih besar. Lama-lama 20, 100, kemudian 1000, kemudian 100,000 dan sebagainya. Itu sebab Allah Ta'ala kata apa? Wala taqrabu, jangan sekali-kali kamu dekat. Dia step by step, dan juga dia akan menyebabkan bila kamu masuk kepada daerah itu, kamu akan menghabiskan kesemua sekali. Allah Ta'ala kata apa? Wala taqrabu, jangan kamu dekat. Malal yatim illa billati hiya ahsan. Sekali lagi kita sebutkan macam perkataan Allah Ta'ala tadi, az-zulma, Allah Ta'ala sebut kat sini jangan kamu dekat melainkan dengan cara yang bagus. Persoalan lain, sebab ada di kalangan para ulama berdalilkan dengan ayat ini terhadap satu persoalan. Boleh tak harta anak yatim itu kita leburkan untuk, kita sebut apa? Kalau lebur ni istilah kita apa? Kita leburkan untuk pelaburan. Boleh tak? Jawapannya adalah boleh, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ini. Allah Ta'ala kata apa? Wala taqrabu malal yatim, jangan kamu dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan. Sebahagian para ulama tafsir dan juga sebahagian fuqaha mengistinbatkan hukum daripada ayat ini, boleh harta anak yatim itu dileburkan untuk pelaburan. Betul bahasa tu, dilaburkan. Dilaburkan untuk pelaburan, bukan dileburkan. Dilaburkan untuk
pelaburan. Kerana apa? Kerana dia akan membiak, berkembang, dan manfaat itu juga akan sampai kepada anak yatim tersebut. Dengan beberapa syarat. Dia bukan main sembrono saja. Nanti Syekh Ibn Uthaymin pada bahagian syarah tu akan sebutkan beberapa prinsip kalau nak melaburkan harta anak yatim. Baik, muka surat 100. Setiap wali, maksudnya pengurus, anak yatim yang hidup serba kekurangan miskin, maka ia tidak berdosa apabila ia ikut makan dari harta si yatim dengan cara yang ma'ruf, lazim atau wajar. Bila disebut perkataan ma'ruf, dia ada konotasi uruf setempat. Ma'ruf ni maksud ma'ruf yang diketahui. Ma'ruf maksudnya yang diketahui. Kalau zaman dulu, mungkin sepinggan nasi tu makan berapa? Mungkin RM5. Awal tahun 2000, 2010, RM5. Jadi sebagai upah dia memelihara anak yatim, dia ambil RM5. Maksudnya itu memang hidangan RM5. Tapi sekarang ni, RM5 dapat apa je? Mungkin dapat nasi je kot, nasi dengan sayur kot deh. Nasi sayur dengan telur. Sekarang ma'rufnya sepinggan nasi berapa harga dia? Lebih kurang 7 ke 8 ringgit lah. 7 ke 8 ringgit. Jadi itu adalah harga yang ma'ruf diketahui yang dia boleh ambil sebagai upah dia. Okay. Itu sebab disebutkan kat sini, tidak berdosa apabila ia ikut makan dari harta si yatim dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang diketahui pada zaman itu, perbelanjaan itu sekian. Kalau dia ambil lebih, maka ia dihukum sebagai zalim. Apabila di luar batas kewajaran, maka hukumnya menjadi haram. Tak bolehlah sepinggan nasi harga RM10 lebih kurang, 8 ke RM10, dia pergi ambil RM50 sekali makan. Benda tersebut zalim, tak wajar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan cara ma'ruf di sini harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada umumnya orang-orang yang beriman yang bersih dari tujuan-tujuan jahat. Jadi secara umumnya, makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, kita sebutkan tadi, ada beberapa cara yang dia boleh ambil. Di antaranya adalah sebagai gaji dia. Secara umum, kalau dia lebih daripada batas, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, dia sebenarnya tengah memakan batuan daripada api neraka. Apa ganjaran pelihara anak yatim? Dan ada kes gitu kan, kita tahu. Itu anak OKU dia yatim yang kes Bella tu. Dan anak yatim bukan. Mak bapak dia tak diketahui. Boleh consider yatim gitu Yatim mati bapaknya. Dia tak ada siapa yang tanggung dia. Senang tak nak jaga anak yatim ni? Kena tanya orang yang jaga anak lah kan. Kena tanya orang ada anak, jaga macam mana. Tapi kenapa yatim? Sebab yatim ni dia kehilangan kasih sayang. Kita, kalau kita susah hati, kita agak-agak kita akan kembali ke mana? Kalau orang pergi tinggal jauh gitu kan, pergi ke Sabah ke, ke Labuan ke, pergi ke mana-manalah luar negara UK ke, dia susah hati, agak-agak dia teringat kat mana? Dia teringat dekat rumah. Sebab rumah tu ada siapa? Ada mak bapak dia. Tapi anak yatim ini, saya tak tahu, mungkin masing-masing mak kat sini ada yang yatim ataupun tidak. Tapi anak yatim ni, kita cuba faham perasaan dia kan. Dia tak ada tempat yang dia boleh bermanja dan juga berkasih sayang. Kalau dia sedih, dia pergi kepada orang tersebut. Dia tak ada benda tu. Jadi itu sebab dia kena dipelihara dengan cara yang baik. Bahkan Nabi SAW sebutkan, ana wa kafilul yatain hataini fil jannah. Aku dan juga kafil yatim, aku dan juga penjaga ni, wali kita sebut tadi sini kan, aku dan juga penjaga anak yatim seperti ini di dalam syurga. Ganjalan dia masuk syurga satu hal,
Di pula kedudukan dia tu bukan kat mana-mana, tapi dia bersama dengan Nabi SAW di syurga rapat seperti itu. Ganjaran besar. Lagilah pula kalau yang menjaga itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi ada ganjaran besar sebenarnya menjaga anak yatim. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala bagi ingat dalam harta anak yatim ini, jangan sesekali buat kezaliman. Baik, mari kita lihat syarah Ibn Uthaymin pada muka surat 100. Syekh Uthaymin rahimahullahu berkata, anak-anak yatim adalah anak-anak yang tidak mempunyai ayah ketika mereka masih kecil, baik anak-anak lelaki maupun anak perempuan. Mereka yang harus disayangi dan diperlakukan dengan lemah lembut. Hati mereka telah hancur kerana sang ayah telah meninggal dunia dan tidak ada yang menanggung biaya kehidupan mereka kecuali hanya Allah. Kita faham kat sini, ayah merupakan asbab harta sampai ke rumah. Tapi yang pemberi rezeki, Allah Ta'ala. Jadi asbab tu hilang. Maka mereka semua layak dikasihani. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala mewasiatkan mereka di dalam kitabnya dan menganjurkan untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Seperti yang tercantum di dalam banyak ayat, tidak halal seseorang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, iaitu neraka. Kita sering lihat ada sebahagian orang, waliyazubillah, ketika saudaranya meninggal dunia dan meninggalkan banyak anak yang masih kecil-kecil, kemudian ia pun menguasai harta saudaranya itu dan menggunakannya untuk berbisnis. Waliyazubillah. Kemudian ia mempergunakan harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak untuk kemaslahatan anak-anak yatim. Orang seperti inilah yang layak menerima ancaman seperti ini. Mereka akan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Baik. Allah Ta'ala berfirman, ini kita sebutkan tadi, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Tengok huraian Syekh Ibn Uthaymin terhadap bagaimana kita nak spend harta tersebut untuk dibiakkan ataupun untuk dilaburkan. Janganlah engkau mengelola harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau dihadapkan dengan dua projek dan engkau telah menginvestasi harta mereka ke dalam salah satu dari kedua projek tersebut, maka engkau harus bisa memilih projek mana yang menguntungkan. Jadi jawapannya adalah boleh kita invest harta anak yatim, tapi orang yang invest itu perlu memerhatikan betul-betul projek mana yang dia nak laburkan. Maka engkau tidak boleh menginvestasi harta mereka ke dalam projek yang buruk hanya demi keuntungan peribadimu. Jadi Syekh bin Uthaymin bagi ingat, labur projek bukan untuk engkau punya keuntungan, tapi untuk keuntungan anak yatim tersebut. Sebab harta pokok ataupun modal itu daripada mereka, bukan engkau punya harta. Sebaliknya, engkau harus bisa memilih projek yang mana akan menguntungkan. Apabila engkau ragu-ragu apakah projek tersebut akan menguntungkan mereka atau tidak, maka jangan diteruskan. Faham? Maksudnya kalau kita tengok ada satu projek tersebut kita tak yakin ini boleh untung ataupun tidak, maka Syekh Ibn Uthaymin memberikan fatwa, kalau ragu-ragu ada, maka jangan invest. Sebab ada keraguan di situ. Simpan lebih baik, sebab tidak terdedah kepada kerugian. Dan pada hari ini kita juga banyak tempat untuk kita invest yang insya-Allah memberikan keuntungan. Di antaranya adalah tabung haji. Lagi apa yang halal, yang kita boleh simpan kemudian kita dapat untung selain daripada tabung haji? ASB, Amanah Saham Bumi Putra, halal.
Halal Itu ada satu isu tahun bila tu. Tapi secara umumnya diterima lah. Secara umumnya diterima. Maka itu diperbolehkan. Apabila engkau merasa ragu-ragu, maka lebih baik engkau jangan meneruskannya. Engkau pun tidak boleh meminjamkan uang mereka, iaitu anak-anak yatim, kepada seseorang. Jadi yang perenggan berikutnya, Syekh bin Uthaymin bagi tahu, invest boleh, tapi kena buat ijtihad. Kalau ragu-ragu, jangan invest harta tersebut. Yang kedua, dia bagi tahu, kalau ada orang nak pinjam duit, maka bagi duit siapa? Bagi duit sendiri. Bukan bagi duit anak yatim tersebut. Duit itu tidak boleh dikacau. Misalnya ada seorang datang kepada kamu dan berkata, pinjamilah aku uang, misalnya 10 juta atau 30 juta rupiah. Pada saat itu engkau memiliki atau mengurus uang anak-anak yatim, maka engkau tidak boleh meminjamkan uang kepada mereka. Uang mereka kepadanya. Jadi dalam bab pinjam, dia bukan invest. Ada tak boleh kita pinjamkan kemudian kita dapat untung melalui pinjaman? Tak boleh, itu riba namanya. Pun tak ada untung apa-apa. Terdedah kepada mudarat lebih ada. Takut orang yang pinjam tu lari dan juga tak bayar ataupun lambat bayar. Terutama sekali bila keadaan memerlukan duit segera. Katalah anak yatim tu nak masuk sekolah, nak masuk universiti. Lagi dia perlu duit, orang tu tak pulangkan semula duit yang dia pinjam bertahun-tahun. Sampai budak tu dah balik, dah masuk universiti. Kerana kemungkinan bisa terjadi si peminjam tidak mampu membayarnya dan anak-anak yatim tidak mendapatkan manfaat dari uang yang dipinjamkan kepadanya. Apabila uang mereka tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, maka sebaiknya uang mereka tidak boleh dipinjam. Jadi pandangan kedua ni, jangan bagi pinjam harta anak yatim kepada sesiapa. Kalau nak bagi pinjam, pakai duit engkau, bukan duit orang. Sebahagian para pengurus anak-anak yatim, wal-iyazubillah, justru menggunakan harta anak yatim untuk membuka usaha. Mereka meminjam modal dari harta anak yatim tersebut dan keuntungannya untuk dirinya sendiri, sedang anak yatim tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga ni faham? Dia jadikan harta anak yatim sebagai modal untuk berniaga. Untung dapat dekat dia, tak bagi dekat anak yatim tersebut. Juga tidak diizinkan. Kemudian apabila engkau menilai bahawa projek yang ini baik dan engkau telah menanamkan saham di dalamnya, kemudian dengan takdir Allah projek tersebut mengalami kerugian. Jadi penenggan berikutnya, Syekh bin Uthaymin bagi tahu, katalah engkau menginvestkan harta tersebut, dah buat ijtihad, dah buat kita sebut apa? Istisyarah. Kata projek ini bagus, tiba-tiba mengalami kerugian, maka engkau tidak berdosa sedikit pun. Kenapa? Kerana engkau ibarat seorang mujtahid, dan seorang mujtahid akan mendapatkan 2 pahala ketika ijtihadnya benar, dan ia mendapatkan 1 pahala jika ijtihadnya salah. Dia usaha untuk tengok mana yang bagus supaya harta tersebut boleh berkembang. Tiba-tiba projek tersebut gagal. Apakah dia berdosa? Jawapannya adalah tidak. Tidak usaha, timbang maslahat mudarat, tapi tak berjaya. Takdir Allah, maka dia umpama seorang mujtahid. Kalau ijtihadnya betul, mendapat 2 pahala. Kalau salah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan 1 pahala sahaja. Untuk kita pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ini sebenarnya ayat ini terpotong dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222. Sambungannya adalah wallahu ya'lamul mufsid minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat ke-222.
220. Ayat ini diturunkan sebagai jawapan atas pertanyaan yang dilontarkan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami ini diberi amanah untuk mengurus harta anak-anak yatim. Sedangkan rumah kami hanya satu dan makanan kami satu. Bagaimana kami harus berbuat? Sebab jika kami membuat makanan khusus untuk mereka di dalam sebuah wadah tersendiri, maka hal ini akan menyusahkan kami dan terkadang akan merugikan mereka. Apa yang harus kami lakukan?" Faham tak ayat ni? Ayat ni sebenarnya sebab nuzulnya sahabat bertanya kepada Nabi SAW macam mana nak buat dengan harta anak yatim. Ayat ini turun setelah ayat yang kita bacakan tadi. Mana? Tu, pada muka surat 99 tu. Ancaman Allah Ta'ala terhadap orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Jadi bila ayat ni turun, sahabat rasa susah hati. Susah hatinya kenapa? Harta yang mereka makan itu campur dengan harta anak yatim, mereka sekalikan untuk makan sekali. Boleh faham Katalah harta anak yatim tu dia ambil RM5, kemudian harta dia RM10, beli seekor ayam ataupun 2 ekor ayam. Kan bercampur tu harta tu. Jadi sahabat kata ini zalim ni. Maka apa yang sahabat buat? Sahabat buat 2 sajian. Sajian untuk dia dan keluarga dia, dan juga sajian untuk anak yatim tu. Mudah ke susah nak buat tu? Macam seolah kat rumah kita tu ada 2 yang kita kena sediakan makanan yang berbeza. Dia bukan 2 pinggan tau. Dia bukan 2 pinggan, maksudnya 2 lauk. Yang kadang mungkin mereka tu nak isar terhadap anak yatim tu pula, ini kita kena beriman dengan ayat ini, kita kena bagi lebih. Kita pula makan ayam biasa, mereka makan ayam apa? Ayam apa yang mahal sikit? Bukan KFC. Ayam apa tu? Organik. Mahal sikit. Kita tak mampu bagi ayam organik. Rugi tak? Rugi. Sebab mungkin anak yatim tersebut tak makan. Dia tak selera yang disediakan untuk dia, dia selera tengok yang keluarga makan. Itu sebab sahabat kata, ini merugikan kami untuk sedia, dan kadang-kadang merugikan anak yatim sebab apa? Kadang-kadang mereka tak makan. Sahabat rasa susah hati. Ini subhanallah sahabat ni. Turun ayat, mereka rasa ayat ni, ini kena kat aku ni zalim. Kena kat kita pula, ayat ni bukan kena kat aku, ni ayat ni kena kat orang lain. Macam itu kadang kan. Orang beriman itu, dia bila ayat turun, dia kata ini mungkin ayat ni kena kat aku. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa yas'alunaka 'anil yatama. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bertanya kepada engkau tentang anak yatim. Qul, katakan kepada mereka, islahul lahum khair. Memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Okay, buat baik kepada mereka itu yang terbaiknya. Wa in tukhalituhum, dan kalaulah bercampur. Jadi kita faham kat sini tukhalituhum maksudnya apa? Rezeki itu bercampur, makan sekali. Fa ikhwanukum, sedangkan mereka itu merupakan saudara seagama kamu. Dan saudara, apa arti saudara? Saudara adalah orang yang bila saudara di dalam kesusahan, dia tolong bantu. Jadi anak yatim ini, dia kesusahan sebab apa? Dia tidak ada tempat bergantung, tidak ada orang mengurus dia. Allah Ta'ala kata, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Tak mengapa. Tapi sekali lagi, dengan kadar yang ma'ruf tadi. Janganlah pula ayam sekarang beli RM20. Tak pernah makan ayam organik, dia pergi beli ayam organik sampai harga RM40. Itu tak ma'ruf. Dan Allah Ta'ala sebut, kalau kita baca sambungan ayat ini, wallahu ya'lamu al-mufsid minal muslih. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu orang yang mufsid, orang yang melakukan kefasadan, dan orang yang melakukan islah. Walau sya'allahu la'anatakum, dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkehendaki, nescaya ia akan menyusahkan kamu. Tapi syariat ini begitu luas, agama itu begitu mudah.
Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maka Allah Taala berfirman, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Maksudnya, lakukanlah apa yang terbaik dan pergaulilah mereka. Buatkanlah makanan di dalam satu wadah selama mana engkau mengkehendaki kebaikan. Maka Allah mengetahui orang-orang yang membuat kebajikan dengan orang-orang yang membuat kerosakan. Apabila Allah berkehendak, niscaya Allah akan membuat kalian dalam kesusahan dan memberatkan kalian, akan tetapi Allah Ta'ala Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Habis bab yang ke-8. Bab yang ke-9. Sila. Nak pulangkan balik dengan dua syarat. Satu, anak yatim tersebut telah pun baligh. Yang kedua, kita kena uji bagaimana dia menguruskan harta. Maksudnya, bila dia balik, ada orang balik tapi dia tak pandai menguruskan harta dia, maka tidak boleh diberikan. Contoh, kita bagi dia duit 100. Budak tu katalah 15 tahun. 100 tu dia pergi berfoya-foya. Dia pergi Starbucks. Mana duit tadi? Bagi RM50. Dia kata, saya pergi Starbucks belanja kawan-kawan. Apakah itu matang dalam pengurusan harta? Jawapannya adalah tidak. Dia kena dua syarat. Satu, dia telah pun baligh. Yang kedua adalah dia reti menguruskan harta. Itu kalau dia anak yatim, kalau kawan kita nampak dia tak pandai urus harta, boleh kita kena? Itu tak boleh. Ini khas untuk anak yatim. Dia masih ada bapa untuk rotan dia. Kita nampak dia macam kurang. Bukan kita menyebut, kita tahu dia makan sampai kolesterol dia naik tinggi, mengalahkan kita umur 40. Itu macam ada dendam itu ke orang lain. Dia banyak je orang tu macam gitu kan. Dia tahu kebenaran. Tahu kebenaran satu hal. Tahu kebenaran dan ikut kebenaran satu hal lain. Semua orang tahu gula penyebab diabetes. Tapi tahu saja tapi tak buat, tak jadi juga kan. Samalah macam kita pun. Jogging pun boleh. Tapi sekarang banyak badminton mati, Ustaz. Ustaz tu yang mati. Amboi macam ada dendam. Itu kena rujuk kepada ahlinya lah. Nanti kita sembang bab badminton waktu malam. Baik, dosa besar yang ke-9. Berdusta atas nama Nabi. Muka surat 103. Sebahagian para ulama berpendapat bahawa berdusta atas nama Rasulullah SAW merupakan kekafiran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama, iaitu dianggap murtad. Kenapa begitu? Kerana berbohong di atas nama Nabi, sesuatu yang Nabi tak kata, kita kata Nabi kata, ataupun sesuatu yang Nabi SAW nafikan, kita kata Nabi tak nafikan, dia ada konotasi hukum. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala firman dalam surat An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi SAW tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu baginda. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tetapi apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Jadi berbohong atas nama Nabi bersamaan dengan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan kita kena tahu bahawa bukan setiap sesuatu yang betul Nabi SAW kata. Prinsip kita,
apa sahaja yang keluar daripada mulut baginda, kita percaya dan pastinya betul. Boleh faham Apa yang betul tak semestinya disebut oleh Nabi SAW. Tapi apa sahaja yang keluar daripada mulut baginda 100% betul, dan kita beriman di atas perkataan Nabi SAW tersebut. Contoh, rumput warnanya hijau. Betul tak? Betul. Apakah Nabi pernah sebut rumput warnanya hijau? Tak. Jadi tak semua benda yang betul disebut oleh Nabi SAW. Kalau kita kata benda tersebut betul, kemudian kita nisbahkan Nabi sebut benda tersebut, maka berlakulah pendustaan di atas nama Nabi. Tidak diragukan lagi bahawa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal merupakan kekufuran murni. Maksudnya murni kat sini totally kufur. Dalam hal ini yang akan dibahaskan adalah bentuk berdusta di luar hal tersebut. Ini di antara hadis mutawatir. Kita tahu bahawa hadis mutawatir tak banyak. Bahkan Al-Imam Suyuti mensyaratkan untuk hadis mutawatir itu paling kurang 10 orang riwayat pada setiap generasi. Maksudnya sahabat tu paling kurang kena 10. Kemudian kat bawah sahabat tabi'in 10. Tabi'in 10 paling kurang. Lalu Al-Imam Suyuti kumpul, dapatlah 113 hadis. Jadi hadis mutawatir tak banyak. Dan di antara hadis mutawatir lafzi adalah hadis ini. Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ghairi. Man kadhaba alayya amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta ke atas aku tidak seperti berdusta ke atas selain aku. Man kadzaba alayya amidan, sesiapa yang berdusta ke atas aku secara sengaja, falyatabawwa, maka tempahlah maq'adahu, tempatnya di dalam neraka. Dalam riwayat Bukhari yang lain, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Janganlah kamu berdosa ke atas aku. Siapa yang berdosa ke atas aku, dia akan masuk ke dalam neraka. Persoalannya sekarang muslim-muslimat sekalian, kenapa orang nak berdusta di atas nama Nabi? Dan kelompok yang mana yang paling besar mudaratnya berdosa di atas nama Nabi? Apa sebab orang nak bohong atas nama Nabi? Orang bisnes ada tak dusta atas nama Nabi? Banyak kan? Siapa lagi? Baik, kita sebutkan beberapa orang. Dan semua daripada, bukan orang lah, kita sebut kelompok ataupun golongan. Setiap golongan ini, dia ada kepentingan untuk diri dia sendiri. Baik, kita sebutkan golongan yang pertama. Di antara golongan terawal yang memalsukan hadis adalah golongan yang memusuhi Islam. Siapa dia? Mula-mula sekali firqah yang muncul dalam dunia Islam, Syiah. Siapa dia? Abdullah bin Sabah. Dia katakan bahawa dia ni asalnya adalah Majusi. Dan kita tahu negara Majusi itu, ataupun dekat belah-belah sekarang kat mana? Iran itu mereka ada konsep manusia itu sebagai Tuhan. Apa dia? Tuhan petir, Hercules apa? Thor, Hercules, semua itulah Zeus. Bukan kopi Zeus tu. Zeus lah. Jadi dia bawa pahaman tu. Baik, jadi satu kelompok yang pertama adalah kelompok yang memusuhi Islam. Di antaranya adalah Abdullah bin Sabah. Di antara hadis palsu yang terawal yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah, apa dia? Innahu kana alfu nabiyyin. Dia kata sesungguhnya ada 1000 nabi. Dan dia kata walikulli nabiyyin wasi. Dan setiap nabi itu ada puasiat dia yang meneruskan delegasi dia.
wa kana aliyu wasiyu Muhammadin. Dan dia kata Muhammad merupakan dia punya penerus delegasi adalah Ali. Dia buat sikit. Kenapa dia? Sebab Abdullah bin Sabah ini dia dendam dekat umat Islam yang masuk ke negara dia dan juga memerintah wilayah dia tu. Jadi satu, musuh Islam. Golongan yang kedua. Siapa di golongan yang kedua? Agak-agaknya. Satu, musuh Islam. Yang kedua, kelompok yang ingin memenangkan kelompoknya. Golongan yang ingin memenangkan kelompoknya. Itu yang kedua. Contoh, bila selepas berlaku fitnah Abdullah bin Sabah, Syiah muncul. Pada zaman tu ada kelompok yang menyokong Muawiyah. Maka ada dua Syiah. Ini Syiah tu maksud literalnya apa dia? Yang cenderung. Kita ada Syiah Ali dan juga Syiah Muawiyah. Masalahnya ada sebagian orang-orang jahil di kalangan Syiah Muawiyah. Ini kaum muslimin, bukan Syiah Ali, bukan tersesat itu. Dia nak balas tumahan, dia buat hadis palsu yang lain. Apa di antara tumahan golongan Syiah? Jibril salah hantar wahyu. Lagi Muawiyah khianat terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Akhirnya kelompok kaum muslimin yang menyokong Muawiyah buat satu hadis palsu. Dia kata apa? Al-umana'u thalatha. Al-umana' ini daripada perkataan al-amin. Maksudnya orang yang beramanah. Hadis ini palsu Mereka pun buat hadis palsu. Dia kata al-umana'u thalatha. Orang yang al-amin ini, pemegang amanah ada 3. Nabi SAW kata apa? Ana wa Jibrilun wa Muawiyah. Sedap dia bagi kan. Dia kata aku, Jibril dan juga Muawiyah. Kenapa 3 tu? Sebab golongan Syiah Tomah 2 tu, Jibril dia kata salah hantar wahyu dan juga Muawiyah. Baik, itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Agak-agak siapa kelompok yang ketiga? Ini adalah pentaksub qabilah, pentaksub mazhab dan juga pentaksub tempat dia tinggal, negeri itu. Kat Malaysia ni mana negeri yang paling taksub sekali terhadap negeri dia? Perlis. Jarang saya dengar Perlis. Gitulah. Punia juga. Dua tu lah. Sampai nak buat negara sendiri Bukan negeri, negara sendiri. Baik, mereka ni orang Arab ada tak kelompok-kelompok macam ni? Ada juga. Orang Arab ada sebahagian benci orang Sudan. Sudan orang kulit gelap. Sauda. Sawat gelap. Lalu mereka tengok orang, pernah berkawan tak dengan orang-orang yang Afrika ni? Macam mana mereka punya muamalah? Tak semua dah, tapi secara umum. Orang-orang Afrika, ikhwah yang mungkin kulit gelap sikit, macam mana mereka punya pergaulan? Yang mungkin kasar sikit lah bandingkan kita kan. Bukan takat zaman kita, zaman tu lagi. Sampai mereka buat hadis palsu. Benci sangat dengan orang kulit gelap. Ada satu hadis palsu saya baca lah. Da'uni minas Sudan. Dia kata, Nabi kata, jauhkan aku daripada orang-orang kulit gelap. Innamal aswad. Sesungguhnya yang gelap itu adalah libatnihi wa farjihi. Subhanallah. Mustahil Nabi SAW sebut benda ini. Nabi kata apa? Bukan Nabi kata. Dia kata Nabi kata. Nabi tak kata benda ni. Dia kata jauhkan aku daripada golongan-golongan Sudan kulit gelap. Kerana yang gelap itu bukanlah kulitnya tetapi pada perut dan juga kemaluannya. Orang Arab pula ada pula. Dia buat hadis palsu supaya suka dengan orang Arab. Baru ni saya dengar kat mana tak? Khutbah dekat adalah negeri tu. Pasal bahasa Arab gitu kan.
Mungkin lah. Orang Arab pun juga ada dia punya ta'assub itu kan. Di antara hadis palsu, kita bacalah hadis palsu malam ni. Ahibbul Arab li thalath. Dia kata, Nabi kata, cintailah orang Arab kerana 3. Li'anni Arabi, kerana aku orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, Quran bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati Arabi, dan perkataan penduduk syurga orang Arab. Kalau Allah Ta'ala mengkehendaki kita bercakap bahasa Arab di syurga, boleh, tak ada masalah. Tetapi secara umumnya, orang yang tak pernah belajar bahasa Arab, agak-agak apa percakapan ataupun pertuturan dia? Di pertuturan dia yang berada dekat bumi. Apakah bahasa syurga bahasanya bahasa Arab? Tak. Orang Nabi Ibrahim, bangsa apa dia? Isa AS, Musa. Apakah mereka itu bukan penduduk syurga? Mereka penduduk syurga. Tapi apakah mereka orang Arab? Mereka bukan orang Arab. Para anbiya sebahagian besarnya bukan orang Arab. Al-Quran betul bahasa Arab, Nabi betul orang Arab. Tapi itu tidaklah menjadikan bahawa kita dekat syurga nanti boleh bertutur bahasa Arab. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, kita memang boleh bertutur. Tapi secara umumnya adalah bahasa yang kita fahami dekat dunia ini, itu jugalah bahasa yang kita bawa dekat syurga. Baik, kelompok yang keempat, ini kelompok yang paling bahaya seperti mana disebutkan oleh Ibnu Salah. Ini huraian ini panjang sikit. Siapa dia? Orang-orang yang zuhud. Kelompok-kelompok zuhad yang menginginkan kebaikan terhadap manusia. Kenapa golongan ini paling bahaya sekali? Baik, saya baca satu statement Ibnu Salah. Dia kata apa? Wal wadhi'una lil hadith. Pemalsu hadis ini katanya, asnaf, ada banyak kelompok yang kita baca tadi dah. Wa a'zamuhum dararan. Yang paling bahaya sekali adalah qaumun minal mansubina ila zuhud. Kelompok yang menisbahkan mereka itu kepada golongan-golongan zuhud. Dia pakai pakaian agama dan dia seru pula seruan yang betul, seruan terhadap agama. Wada'ul ahaditha ihtisaban fima za'amu. Mereka kata kami ni buat hadis palsu sebab nakkan kebaikan. Supaya apa? Supaya orang suka untuk beribadah. Apakah benda tersebut diterima? Jawapannya adalah tidak. Di sini memberikan kita satu pengajaran. Apa dia? Dakwah yang betul, maka cara nak disampaikan juga kena betul. Kalau tak, sama kita macam golongan zuhad yang memalsukan hadis. Fataqbalun nas, maka manusia pun terima. Kenapa? Kalau politik mungkin orang tak terima. Kalau orang jual barangan, dia buat hadis palsu, mungkin kita tak terima. Tapi kenapa orang terima hadis palsu daripada kelompok kita sebut ustaz-ustaz ni lah, ataupun golongan-golongan yang menyeru kepada kebaikan? Ibnu Salah beritahu, thiqatan minhum bihim, kerana mereka percaya pakaian agama pada mereka itu. Warukunan ilahim, dan mereka itu selalu bersandar kepada mereka. Tanya apa ini, apa hukumnya? Ustaz tolong doakan. Jadi mereka itu ada siqah, ada kepercayaan kepada mereka. Jadi bila mereka kata ini perkataan Nabi, manusia lebih mudah terima. Ustaz sebut tentang hadis dengan ahli politik sebut tentang hadis. Siapa kita nak terima? Ustaz yang pakai ustaz, gelaran ustaz. Jadi begitu jugalah. Inilah yang Ibnu Salah beritahu, di antara kelompok-kelompok ini yang paling buruk sekali, paling besar sekali dia punya mudarat adalah kelompok zuhad. Kalau mereka memalsukan hadis kerana manusia ada siqah terhadap mereka, nampak macam warak, tapi sebenarnya mereka termasuk golongan yang Nabi SAW kata mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan kelompok yang terakhir untuk malam ini kita sebutkan, orang yang menginginkan bab dunia. Ini semualah ada dendam kat cikgu, buat hadis palsu.
seburuk-buruk pekerjaan adalah cikgu. Dia benci doktor gigi, dia sebut seburuk-buruk pekerjaan adalah doktor gigi. Dia jual madu, banyaklah hadis-hadis pasal madu dia keluarkan. Dia jual sayur. Pernah dengar tak hadis palsu pasal sayur? Di antaranya adalah hadis palsu pasal terong. Suka makan terong. Masa saya ambil subjek dulu, subjek PhD gitu kan, ada satu subjek tu nama Al-Wadhu'u fil Hadith, hadis palsu. Jadi salah satu kalam para ulama kata, mereka ni kalau boring, kalau kita boring kita buat apa? Macam-macam lah kan, main badminton, pergi gym, makan durian. Ulama dulu, kalau mereka boring, mereka baca hadis palsu. Sebab apa? Hadis palsu banyak benda-benda lucu. Baik, salah satu hadis palsu pasal terong ni, dikatakan, Nabi kata, Kulu al-badhinjan, makanlah terong. Wa akthiru minha, dan perbanyakkanlah makan terong. Fa innaha awwalu syajarah, kerana terong merupakan pokok yang pertama amanat billahi azza wa jal. Kerana banyak-banyak pokok dalam dunia ni, paling pertama sekali beriman kepada Allah Ta'ala adalah pokok terong. Macam-macam lah. Ha? Kopi baru lagi. Tak jumpa. Tapi saya pernah jumpa orang jual aiskrim. Dia kata makan aiskrim sunnah Nabi. Riwayat Bukhari. Mungkin sebab orang sekarang tak terima hadis kecuali diletakkan sandaran. Jadi orang tu pun letak riwayat Bukhari. Ini saya nampak dekat apa, peti aiskrim tu kan, riwayat Bukhari. Macam-macam ni. Baik, berikutnya yang terakhir, Nabi SAW bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al khiyanata wal kadhib. Nabi SAW sebut mukmin itu boleh jadi macam-macam, kecuali dua perkara. Ini ada satu lagi hadis ditanya ke Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan? Dia kata, ya Rasul, boleh tak seorang mukmin itu dipanggil mukmin tapi dia itu pengecut? Nabi kata apa? Naam, boleh. Boleh jadi dia mukmin tapi dia takut, jenis kecut gitu kan. Tak berani itu, tak berani ini. Lipas lalu dia pun terbang sekali kan. Cicak jatuh dia pun melompat. Takut. Boleh. Kemudian, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu bakhilan? Dia kata, wahai Rasul, boleh tak seorang mukmin tu dia kedekut? Apa, tangkai jering gitu kan. Nabi kata, naam, ya boleh. Dia beriman, masih dianggap sebagai beriman walaupun dia kedekut. Tapi bila ditanya ke Nabi SAW, ayakunul mu'minu kadzaban? Dia kata, wahai Rasul, boleh tak seorang mukmin itu dianggap mukmin bila dia itu kaki pembohong, penipu? Orang tanya pasal pengecut, pasal bakhil, begitu begini. Nabi kata, boleh. Tapi sampai dalam bab menipu, Nabi SAW kata apa? Tak. Jadi fahamlah kita bahawa iman sekali-kali tidak bercantum dengan sifat penipu. Bahkan banyak sekali Allah Ta'ala repeat dalam Al-Quran, wailun lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin. Celakalah ataupun binasalah orang-orang yang berdusta ataupun berbohong. Dan bohong ini, salah satu yang cabang bohong itu adalah sikap khianat. Sebab Nabi kata apa? Mukmin itu boleh jadi macam-macam karakter dia kecuali pembohong dan juga khianat. Tak ada orang tanya gitu kan. Cakap, betul. Mak Syarul tanya, ke mana? Pergi main bola katanya. Kalau isteri tanya, ke mana? Cakap,
cakap yang betul. Kalau bohong, bacakan hadis ni kat dia. Gitu. Kalau kita ada dua isteri, tak boleh bohong lah. Tak boleh. Mukmin tidak sekali berbohong. Tapi kan ada dalam hadis Muslim tu, kita digunakan berbohong untuk mengelakkan pergaduhan dua pihak. Nah, contohnya macam mana aplikasinya itu? Kalau kita bagi tahu nanti isteri satu dan isteri dua gaduh. Bukan seperti itu bohongnya. Contoh, betul? Contoh, di antaranya lain juga adalah untuk menamaikan saudara, isteri suami. Contoh, isteri itu dia kata, cantik tak bang? Dia beli apa? Bulu mata palsu gitu kan. Dia mungkin apa macam unta punya bulu mata tu tebal gitu. Haram ni Ustaz, sambung mata. Contoh. Make up lah, make up gitu kan. Dia make up gitu untuk suami dia. Dia kata, cantik tak bang? Kita kata apa? Cantik. Dalam hati kita, cantik pada matamu. Tapi kalau dia tanya, abang dah kahwin ke belum? Kahwin lagi tak? Boleh tak kita kata tak? Belum kahwin lagi. Well, tak boleh macam tu. Kena beritahu. Sebab kalau tak, kita sebutkan bohong ini merupakan sifat orang yang lemah. Orang kalau dia kuat, dia tak akan berbohong. Jadi mukmin tak boleh berbohong. Wallahu a'lam. Kita akan sambung pada masa akan datang. InsyaAllah tak. Orang sini baik-baik semua. Husnuzan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik.